Selamat pagi, selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi. Malaysia kini melaporkan kata MP cukuplah Dr. Mahathir, usaha bermain api nanti terbakar negara sendiri. Apabila Dr. Mahathir Mohamad kalah dalam pilihan raya UMNO umum tahun 1969 di Parlimen Setar, Kedah, maka doktor muda itu berubah menjadi Ultra Melayu. Beliau menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Beliau menyerang Tunku selepas peristiwa 19 Mei 1963. 69. 53 tahun kemudian apabila dia kalah di Parlimen Langkawi dalam pilihan raya umum ke-15 pada tahun 2022 sehingga hilang deposit pemimpin yang telah lanjut usia itu dapat pencapaian 2 kali jadi Perdana Menteri Malaysia kini menyerang pula Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Pada tahun 2019 apabila sudah sampai masanya sebagai Perdana Menteri ke-7 untuk menyerah kuasa Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim seperti yang dijanjikan oleh Gabungan Pakatan Harapan, maka tokoh tersebut berdali-dali. Tetapi dalam masa yang sama, dia menghimpunkan pemimpin-pemimpin Melayu dari pelbagai pertubuhan dan NGO ke dalam suatu pertemuan yang diberi nama Perhimpunan Melayu Bermaruah. Kesan dari perhimpunan itu, maka berlakulah episod langkah Sheraton Kerajaan Pakatan Harapan tumbang selepas itu. Sekarang tokoh yang telah lanjut usia ini terus menggesa, mengasak dan menyerang Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Apakah dosa Anwar Ibrahim kepadanya? Kita pun tidak mengerti. Seperti modus operandi lama yang diguna pakai, maka isu statement Melayu sekali lagi digunakan. Kali ini tokoh tersebut terlibat dalam usaha mengadakan pertemuan yang dipanggil Perhimpunan Proklamasi Melayu. Setiap kali tokoh ini tersisi dari arus politik negara, dia akan menggunakan kartu atau kad kaum untuk dia kekal relevan. Berikan Dewan bincang dengan selesa. Nasihat saya kepadanya, usahalah bermain api, nanti terbakar negara sendiri. Cukuplah. Bagi saya, tidak ada salahnya untuk tokoh berusia ini berbincang dengan penyokong-penyokongnya berkenaan isu negeri, isu nasib orang Melayu sekarang dan akan datang. Berikan kepadanya dewan untuk perhimpunan itu. Boleh diadakan bagi mereka berbincang secara aman dan selesa. Tetapi saya ingin bertanya kepadanya, dia telah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun kali pertama. Apa yang dia telah buat untuk orang Melayu biasa, kecuali kapitalis, kroni, anak pinak, dan para sahabat sendiri. Sekali lagi pada tahun 2018 dia telah diberi peluang menjadi Perdana Menteri selama 22 bulan. Kenapa tidak dibuat segala dasar dan program untuk membela nasib orang Melayu? Kenapa sekarang hendak bercakap membela nasib orang Melayu sedang peluang telah diberi dan luas sehingga lebih 2 dekad kepadanya sebagai Perdana Menteri? Anwar Ibrahim baru 4 bulan jadi Perdana Menteri, maka kepentingan orang Melayu yang telah digadai oleh Anwar, jawabnya tiada. Mana hak-hak orang Melayu di dalam perlembagaan persekutuan telah dikompromi oleh Anwar Ibrahim? Juga jawabnya tiada. Kedudukan bahasa Melayu terjamin, kedudukan Islam terjamin, kedudukan Raja-Raja Melayu terjamin. Anwar Ibrahim menegaskan perkara ini berkali-kali sama ada di depan Parlimen dan di luar Parlimen. Telinga ini mendengar, dari ini menjadi saksi komitmen Anwar Ibrahim menjaga kepentingan Melayu. Bezanya sebagai seorang pemimpin negara berbilang bangsa dan agama, Anwar tetap tegas menjaga kepentingan dan hak-hak kaum-kaum lain dan agama lain seperti dijamin oleh undang-undang negara dan perlembagaan persekutuan. Jadi apa salah Anwar Ibrahim sehingga dia hendak ditumbangkan secara tidak sah sekarang di luar proses pilihan raya? Ini bukan demokrasi, ini suatu tirani, gelorong politik songsang. Maka adalah sangat wajar nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahawa kerajaan akan bertindak tegas terhadap sesiapa juga yang secara tidak bertanggungjawab cuba membakar statement kaum dan agama sehingga
menimbulkan ketegangan dan ancaman terhadap ketentraman awam serta keselamatan negara. Demi keselamatan Malaysia, saya menyokong ketegasan Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu.